اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama yang bermaksud, hai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu berasal daripada diri yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dijadikannya isterinya Hawa, dan daripada keduanya dikembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan takutlah kamu kepada Tuhanmu yang dengan menyebut nama-namanya kamu selalu meminta-minta, dan jalinkanlah hubungan tali silaturahim. Sesungguhnya Allah sentiasa menjaga dan mengawasi kamu. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis, Rasulullah mengingatkan kepada kita, rebutlah kamu 5 peluang, rebutlah kamu 5 keadaan, 5 suasana sebelum nanti akan berlaku 5 keadaan. Yang pertamanya waktu muda kamu sebelum sampai saat-saat waktu tuanya kamu. Yang keduanya waktu sehat kamu sebelum sampai saat-saat waktu sakitnya kamu. Yang ketiganya waktu lapang kamu sebelum sampai saat-saat waktu sibuknya kamu. Yang keempatnya waktu berada kamu sebelum sampai detik-detik saat-saat berhajatnya kamu. Dan yang kelimanya waktu hidup kamu sebelum sampai detik-detik saat-saat kematian kamu. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya muliakan, Tuan Haji Abdul Aziz bin Muhammad selaku pengerusi Surau An-Nur, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan dan keizinan oleh Allah, insya-Allah dapat lagi kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini bukannya milik kita. Bumi ini bukannya milik mak ayah kita. Bumi ini bukan milik saudara mara kita. Tetapi bumi ini adalah milik Allah. Kita diberi izin seketika waktu menumpang hidup atas bumi Allah. Bila kata menumpang, suatu hari, satu masa, kita pasti akan meninggalkan bumi tempat kita menumpang. Perjalanan hidup kita tidak ubah seperti mana kita menaiki kereta api. Semakin jauh kereta api itu berjalan, dia menjadi semakin hampir ke destinasi yang nak dituju. Semakin jauh kereta api itu berjalan, maka bahan bakarnya akan menjadi semakin berkurangan, dan semakin berkurangan. Seperti mana pagi tadi, kita tidak mampu menghalang matahari daripada terbit, dan sebegitunya petang kita tidak mampu menghalang matahari dari terbenam. Maka seperti itu juga kita tidak mampu menghalang siang daripada datang,
Sebegitu juga kita tidak akan mampu menghalang siang daripada pergi. Maka sebegitu juga setiap daripada kita untuk mempertahankan usia dia, dari bertambah sehari demi sehari demi sehari demi sehari, yang akhirnya dikembali ke tempat asalnya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma hawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina zantum annahum fiikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Hebat sungguh peringatan Allah. Kata Allah, demi sesungguhnya kamu tetap akan datang kepadaku pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri, seorang-seorang, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah aku bagi masa kekayaan besar, jawatan besar, kemewahan besar, kamu tinggalkan di belakang kamu. Aku tidak melihat bersertemu, kata Allah, nanti penolong pembantu yang kamu anggap, kamu sifatkan mereka itu sekutu Allah dari kalangan kamu. Demi sesungguhnya telah putuslah perhubungan di antara kamu dengan mereka, dan hilang lenyaplah dari kamu suatu yang kamu anggap, kamu sifatkan boleh memberi faedah, boleh memberi manfaat kepada diri kamu. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat berhimpun mengadakan majlis sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kalau lewat sikit 1-2 hari mungkin kita tak dapat mengadakan majlis ini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Perancangan Allah tetap lebih hebat. Malam tadi saya berceramah di Sempang, di Keluang. Lalu saya bercakap bersama-sama dengan jamaah Keluang. Semasa mana kita ada kesempatan untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke surau, pergi beribadat, selagi mana Allah bagi kepada kita ruang dan peluang, bercucuk tanamlah, beramallah, if'alil khair, kata Nabi, fa innahu miftahul jannah. Buatlah benda baik, kata Nabi, kerana kebaikan akan menghalalkan kita ke syurga Allah, menjadi kunci kita ke syurga Allah. Saya pesan, masa boleh pergi, takut ajak pergi surau tak nak, marilah pergi masjid, marilah pergi surau, tak nak, semata-mata tak nak. Tiba-tiba satu hari dia pergi juga masjid, tapi kali ni dia duduk saf yang paling depan, di antara saf yang paling depan imam dia duduk. Faham? Macam faham macam. Sekali ni bila dia datang, dia payah nak ajak orang pergi masjid, ajak pergi surau, tak nak pergi. Sekali ni dia datang, dia duduk saf yang paling depan imam. Faham maksudnya? Pada ketika itu, ni dia manusia, tuan-tuan, barulah dia minta nak balik ke dunia ni. Alhamdulillah, kita dapat berhimpun mengadakan majlis sambutan Maulidin Nabi. Saya difahamkan 3 ekor kambing, yang menyumbang kambing, ayam, lembu dan sebagainya, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberkati tuan-tuan semuanya. Alhamdulillah. Makan, ingat lepas makan dia balik, rupanya kena ceramah. Yang ceramah insya-Allah tak tidur. Yang dengar ceramah ni bimbang, tuan-tuan duduk bersandar, meleleh air dia. Ini biasanya, tuan-tuan. Tapi saya tak marah. Kalau orang tidur dalam kuliah ni, saya tak marah. Yang saya marah kalau saya kuliah orang bercakap. Tu paling saya marah. Yang kedua, orang tak nak dengar kita bercakap. Yang pertama, kita berkuliah memberi peringatan, malah orang kata keras, ustaz cakap keras. Tuan-tuan, dalam ceramah ni ada masa lembut, ada masa kita cakap keras, tuan-tuan.
Ustaz ceramah hentam orang. Memanglah ceramah nak hentam orang. Nak buat apa hentam beruk? Bukan beruk yang masuk neraka. Kalau beruk yang masuk neraka, baik saya pergi ceramah dengan beruk, hentam beruk lagi senang. Yang masuk neraka ni Allah akan kata, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah kata kami jadikan isi neraka Jahannam itu terdiri daripada jin dan manusia. Bukan beruk. Kalau beruk, kita pergi kuliah dekat beruk senang. Yang masuk neraka ni manusia. Sebab itu, kalau tuan-tuan hadir dalam solat fardu Jumaat, yang berdiri atas mimbar ni kadang-kadang dia kerja potong sawit sahaja. Tapi saat dia berdiri di atas mimbar baca khutbah, dimulakan dengan ucapan khutbah dia akan berpesan, hendaklah tuan-tuan berhenti daripada berkata-kata ketika khatib sedang membaca khutbah. Kata-kata ketika khatib sedang membaca khutbah, nescaya sia-sia fardu Jumaat tuan-tuan. Tak kira yang duduk bawah ni menteri ke, sultan ke, JKKKK ke, dia kena duduk dengar peringatan itu. Sebab surah Az-Zariyat ayat 55 Allah kata fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab Nabi kata ad-dinu nasihat. Agama ni kata Nabi nasihat. Alhamdulillah, saya memulakan kuliah ni tuan-tuan dengan membaca doa. Kalau semalam kita pergi tunaikan solat fardu Jumaat, maka kita akan dengar ucapan dikatakan oleh khususnya imam di negeri Johor. Siapa yang menunaikan solat fardu Jumaat di negeri masjid-masjid di negeri Johor, biasanya imam dia akan cakap, bila dia akan bercakap, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah sekadar tempat tumpangan untuk sementara waktu. 30 tahun kita diingatkan sebegitu. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita diingatkan dengan peringatan yang sebegitu. Patutnya bila dah tiap-tiap minggu diingatkan, orang tak lupa bahawa duduk dunia ni tumpang, sekejap lagi kita tinggalkan dunia ni. Tapi sayangnya, seperti mana saya katakan sabda Nabi, kata Nabi, peringatan yang aku sampaikan kepada kamu, kata Nabi, seibarat mana air hujan yang turun dari langit, kata Rasulullah. Air hujan ni tuan-tuan, kalau dia turun dari langit, dia akan jatuh di atas tanah. Tanah ni kata Nabi ada 3 jenis. Ada tanah ni kata Nabi yang bersifat kalis air. Jatuh dah banyak mana pun air, dia lalu wajib ke atas tanah. Berhenti hujan, tanah akan kering gersam. Ini tanah yang pertama, dinamakan tanah yang kalis. Ada tanah ni kata Nabi yang bersifat keras kematun. Dia hanya boleh menakung air sahaja. Air boleh bertakung di atas tanah, tapi air serap dalam tanah. Saya datang awal surau tuan-tuan, pukul 6 lebih sikit saya dah sampai. Pusing sekali. Sampai dalam sana pusing, masuk, lepas tu pusing sekali lagi. Banyak lopak-lopak air tu. Hujan turun, tempat lain air dah serap, tapi ada lopak-lopak air yang bertakung air. Kenapa air tu tak serap? Walhal dia adalah tanah. Kenapa dia tak serap? Walhal dia adalah tanah. Berhari, sehari, 2 hari, dia tak serap. Dia bertakung air. Ayam minum, itik minum, lembu minum, kambing minum, tapi dia tak serap dalam tanah. Dan ada tanah ni kata Nabi, bila jatuh air hujan, dia serap, dia simpan air, dia serap air, biasanya dia hidup subur pokok-pokok. Dalam maksud hadis Nabi ni tuan-tuan, rupanya antara maksud hadis Nabi tadi, air hujan yang turun dari langit ni turun ke atas tanah dengan tujuan dia nak melembutkan tanah. Sama juga bila tanah lembut, pokok boleh, akar dia boleh bergerak cepat, dia boleh hidup segar-bugar.
Tapi kalau tak ada pokok, ambillah benih yang macam mana mahal pun tuan-tuan, beli benih sawit RM10 sebiji, tanam di atas batu. Apa jadi agak-agak? Meninggal. Pokok sawit tu mati. Ambil benih, tanam atas batu ni jiru hari-hari. Mati. Panggillah ustaz penceramah 10 orang, 20 orang. 10,000, 15,000 bayar dia. Tapi kalau hati kita yang nak terima peringatan itu, jenis hati yang mati, takkan mana pun tak pun. Ada satu masjid, tuan-tuan, saya tak sebut. Dia jemput orang besar, orang hebat Kuala Lumpur. Kalau sebut nama dia, tuan-tuan confirm kenal. Jadi saya tak sebut. Bayaran dia antara 5 hingga 6,000 bayaran dia. Ramai datang malam tu ceramah, maulud ramai. Penuh orang. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi balik, letih dia tengok ni. Kan? Letih tengok. Tak ramai-ramai. Tak bagi orang. Itu sekali hari yang pertama. Sebab apa? Ni kita kupas balik. Sikit kita kupas. Ada tanah ni kata Nabi dia boleh menakung air. Air boleh bertakung tapi tak sedap. Dia dapat peringatan tapi dia tak berubah. Ni tanah yang keras. Dan tanah yang ketiga ni tanah yang boleh simpan air tadi. Serap air. Ini tanah yang subur. Kalau tuan-tuan baca sirah Nabi, dibelah Nabi ni tuan-tuan 2 kali. Zaman daripada kecil, dibelah dada Nabi sekali, dibersihkan hati Nabi. Setelah Nabi dewasa dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dibelah lagi sekali hati Nabi, dibersihkan. Rupanya punca manusia ni tuan-tuan, dia jenis degil kepala batu, otak besi, tiang elektrik. Dia jenis kalau hati dia mati. Hati dia, wa qad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Kami jadikan isi neraka Jahannam itu terdiri daripada jin dan manusia. Apa sifat dia? Nombor 1, mereka ada hati. Tapi sayang dengan hati mereka, mereka tak gunakan untuk memikirkan ayat Allah. Mereka tak fikir ayat Quran. Mereka tak nak renung ayat-ayat Al-Quran. Dalam suasana kita mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi, tuan-tuan, kita nak mengimbau kembali sejarah hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengambil iktibar. Alhamdulillah, 28 hari bulan saya berceramah di satu masjid, tuan-tuan, di Palung Timur. Sembelihnya 3 ekor kambing, 2 ekor lembu. 28, 29 di Sempang Renggam, 30 di Pekra Bukit Kepung, 2 ekor lembu, 4 ekor kambing. 31 di Batu Pahat, 32 tak ada. Sampailah hari ni tuan, semalam di di Keluang, pagi tadi di Baik Koma, malam ni di sini 3 ekor kambing tuan. Alhamdulillah lah. Tapi suasana mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi ni kita buat tiap-tiap. Kenapa kita buat sambutan Maulid Nabi tiap-tiap tahun? Seorang yang dah meninggal dunia, dah lama, 1000 tahun, kita sambut lagi lahir. Mak ayah kita ni kalau dah meninggal 10 tahun, orang dah tak buat lagi hari lahir. Kau buat hari lahir apa ni? Hari lahir mak ayah saya. Mana mak? Dah mati dah 10 tahun. Orang tak buat lagi. Tapi Nabi buat. Kenapa Sebab dasar Nabi, baiknya Nabi. Tapi saat Nabi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pastikan dia meninggal dunia, cuba tuan-tuan tengok siapa yang mengurus jenazah Rasulullah. Di antara 4 orang sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sibuk menguruskan jenazah Rasulullah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman duduk di balai Bani Saqifah bagi membincangkan siapakah orang yang paling layak menggantikan tempat Nabi untuk menguruskan orang yang masih hidup. Nak jadi pemimpin, nak memimpin orang yang hidup. Di situ nak ajar kepada kita urusan menguruskan jenazah ni satu perkara yang baik. Tetapi mengurus orang yang hidup, memilih pemimpin, nak memimpin orang yang hidup, jauh lebih penting daripadanya. Okey, kita sambut.
Yang Nabi ajarkan, saya bacakan kepada tuan-tuan, Nabi kata, taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan ma in tamassaktum bi'ima kitab Allah wa rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu, kata Nabi, dua perkara. Nabi tak ada lagi, tuan-tuan. Tapi Nabi tinggalkan kepada kita ni dua perkara. Apa dia dua perkara? Yang pertama, kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi, sunnah Nabi. Kalau tuan-tuan perhatilah, tengok sungguh-sungguh. Tengok sungguh-sungguh. Sebelum kedatangan Nabi, minum arak. Betul? Hari ini, ada tak orang minum arak? Masa sebelum kedatangan Nabi, orang Arab berbunuh-bunuhan, antara satu bergaduh, berkelahi. Berbunuh-bunuhan. Zaman sekarang, orang berbunuh-bunuhan tak? Zaman dulu, zaman masyarakat Arab, dia bunuh anak hidup-hidup. Zina, rogol, berlaku. Zaman hari ini, berlaku tak zina, rogol? Berlaku. Zaman Nabi, zaman masyarakat Arab Jahiliyah, mereka menyembah patung-patung berhala. Zaman hari ini, ada tak orang menyembah patung berhala? So, kalau tuan-tuan tengok, bila sampai zaman Nabi, datang Nabi, tuan-tuan, Muhajirin dan Ansar yang bergaduh dalam tempoh, dia kata Ansar, Muhajirin, Nabi persaudarakan. Aus dan Hazrat yang bergaduh ribuan tahun lamanya, bukan 10 tahun. Aus dan Hazrat bergaduh ribuan tahun lamanya. Nabi damaikan, Nabi persaudarakan. Kita di Malaysia ni, tuan-tuan, antara parti politik yang bergaduh ni tak sampai ribuan tahun, 60 tahun, 30 tahun bergaduh, tak bertegur. Sekarang ni kerana oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Apa yang diajarkan oleh Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Tapi kalau tuan-tuan perhati, setelah Nabi Muhammad wafat, berlaku peperangan di antara Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Aisyah dan beberapa orang lain yang dinamakan peperangan unta. Aisyah naik unta, Sayyidina Ali khabar penggal kaki unta Aisyah. Aisyah terjatuh, dia tak bunuh Aisyah, dia hantar Aisyah balik. Kan pelik kalau tuan-tuan tengok pada ketika itu, Sayyidina Ali adalah merupakan menantu Rasulullah. Aisyah adalah merupakan isteri kepada Rasulullah. Muawiyah adalah sahabat Nabi. Kenapa mereka berperang setelah Nabi tak ada? Kenapa mereka berperang? Nabi dah tak ada, kenapa? Orang kita Melayu ni, tuan-tuan, orang kita Islam ni sepatutnya, tuan-tuan, dia tak bergaduh. Sepatutnya dia tak bergaduh. Kenapa? Kita orang Islam, satu Tuhan kita yang satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kitab panduan kita yang ini Al-Quran, satu kiblat kita yang ini Kaabah, satu kerja kita menyuruh buat baik jahat, satu matlamat hidup kita nak bahagia dunia dan akhirat. Tapi kenapa kita bergaduh? Kenapa kita bergaduh antara sesama sendiri, bermusuh antara sesama sendiri? Kenapa, tuan-tuan? Sebab ketika zaman Nabi, ada yang dinamakan golongan munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada dari kalangan orang yang mengaku dia beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, tapi sebenar-benar dia kata Allah, mereka tak beriman. Dia tak benar, dia tak beriman, kata Allah. Zaman itu Nabi bina sebuah masjid dinamakan Masjid Quba. Dalam ayat 107 surah Taubah, mereka bina sebuah masjid yang tak jauh daripada Masjid Quba. Dia minta Nabi resmikan masjid ini. Tolong resmikan masjid ini, wahai Muhammad. Nah, perang, balik perang, nanti aku resmikan
mendirikan masjid ini. Tapi sayang bila Nabi balik perang, dari arah masjid ini dah dirobohkan, dibakar. Kayu jangan ambil sebatang pun, kerana masjid ini didirikan dengan tujuan untuk memecah belahkan orang Islam. Maka dalam kitab Mu'alim fi Tariq dia menyebutkan, tuan-tuan, kata Nabi, jaga-jaga terhadap 5 musuh orang Islam, dia akan menghadapi 5 musuh yang menyusahkan kehidupan dia, kata Nabi. Yang pertama, kata Nabi, musuh orang Islam ni, kata Nabi, ialah orang Islam yang asal kepada mereka. Ni bab pergi masjid, tuan-tuan. Orang kita tu pergi masjid, ustaz, orang tak suka orang marah kita pergi masjid. Ustaz, ada kursi, tuan-tuan. Saya tak cakap lah kursi masjid tadi. Dia datang kepada saya nak buat perkara baik, ustaz, nak buat kuliah agama, ustaz. Orang hentam saya cukup-cukup. Besok saya jamah dekat masjid tu. Besok saya jamah. Saya tak beritahu masjid apa, tuan-tuan, jangan tanya masjid mana pula. Orang hentam saya cukup-cukup, ustaz. Saya kata sabar lagi. Dalam buat baik, bukan kita seorang sahaja yang kena hentam. Nabi Nuh dalam buat kerja agama ni, Nabi Nuh dikatakan bila ni. Nabi Nuh dikatakan isteri dia kata dia bila. Ibrahim buat kerja agama, Nabi Ibrahim kena bakar. Walau jadi ada kena bakar tak kan? Buat kuliah jamaah agama ni ada kena bakar. Nabi Ibrahim kena bakar. Sabarlah di. Sama juga dalam saya berceramah ni, tuan-tuan. Tapi tak nak cakap dah, tuan-tuan. Orang kata kerah, utak ceramah ni keras. Dan bukan kerah, tuan-tuan, hati kita yang kerah. Saya cakap dalam bahasa mudah ni. Saya bagi kepada tuan-tuan asal kuini. Asal kuini ni ada. Tuan-tuan tengok, ini dari ustaz. Tuan-tuan makan, busuk bermakan. Ini asal ustaz lagi tahu. Yang busuk buang. Yang baik kita makan. Yang baik kita makan. Kadang-kadang keluar daripada mulut ustaz ni benda yang tak baik, tuan-tuan. Buang, jauh-jauh. Yang baik makan. Ada pun kadang-kadang kita makan ubat, dia baik. Baik, tuan-tuan. Baik. Kadang-kadang dia penawar. Kadang-kadang dia begitu. Sebab itu, saya baca ceramah tadi, saya mulakan kuliah saya dengan membaca ayat doa Allah. Doa yang Allah ajar kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa berdoa. Kalaulah Nabi Musa, tuan-tuan, nak betulkan Fir'aun, Musa nak betulkan Fir'aun, dia berdoa kepada Allah. Sufyan Al-Sawri, tuan-tuan, dia menggariskan 10 perkara yang dianggap sayang, iaitu satu daripadanya orang yang datang, orang alim tempat dia, sampai orang alim itu pergi meninggalkan tempat itu, dia tak ambil barang tadi. Tuan-tuan kata, Ustaz, Nabi Musa duduk bersama dengan Fir'aun dalam tempoh masa yang panjang, tuan-tuan. Panjang. Tapi Fir'aun tidak mendapat manfaat daripada kehadiran Nabi Musa. Jangan buat main. Jangan kita duduk rumah dekat surau, tak dapat manfaat dari panggilan surau, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, tak dapat manfaat. Saya jual pengerusi, minta orang datang masjid, Ustaz. Macam mana nak ramaikan orang datang masjid? Senang aja, tuan-tuan. Senang nak ramaikan orang datang masjid itu, tuan. Nombor 1, makan kena sedap. Ni dia, tuan. Ya. Saya kuliah di satu surau, tuan. Kuliah subuh. Saya kata hari ni agak-agaknya makan soto agaknya. Dia senyum aja. Tiba-tiba keluar, tuan-tuan, ikan jenahak masak asam pedas. Nasi putih tu berasap. Makan sedapnya. Lap-lap makan sedapnya. Nombor 1 nak ramaikan orang ke masjid. Bukan nak kata main-main macam tuan-tuan iman dah kuat, macam saya iman tak kuat. Siapa kat sini ramai-ramai tak suka makan kat tangan? Siapa tak suka makan kat tangan? Tuan-tuan tahu tak, keluar sini jalan, keluar tegak, belok sampai Bakri Batu 6 dekat bawah toilet, telah daripada pejabat apa tadi Petronas ada rumah baru kat situ. Yang 2
Sebab makan ni biasanya semua orang suka, tuan-tuan. Kenapa orang tak nak pergi masjid? Kenapa orang tak nak pergi surau, tuan-tuan? Kata seorang alim, hari ini dunia adalah nyata, akhirat adalah cerita. Today, hari ini, dunia ni nyata, akhirat cerita. Kita ceritalah sembahyang berjamaah 27 kali ganda. Kita ceritalah tentang baca Quran, pahala dia besar. Kita ceritalah berderma bersedekah, pahala besar. Kita baca hadis Nabi subuh tadi, saya baca hadis yang ke-36. Nabi kata siapa yang menuju ke satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan bagi jalan ke syurga. Orang nak kenal hari ini dunia adalah cerita. Tetapi oleh Allah kita kena ingat, dunia adalah cerita, akhirat adalah nyata. Berarti mana yang difirmankan oleh Allah malam tuan-tuan baca dalam solat fardu subuh berjamaah. Walau tara idzil mujrimuna natusihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Allah kata, dan alangkah baginya kalau kau dapat melihat, kau dapat menyaksikan orang yang berdosa kepada Allah menundukkan kepalanya besok di akhirat di hadapan Allah lantaran takut dan malu. Disebut dalam bahasa kitab Bahrul Mazi Mangkus, kecil, berpeluh, telah Allah lihatkan kepada mereka seksa neraka. Saat itu dia merintih, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Bagilah kembali ya Allah, aku nak buat amal baik. Aku nak buat amal baik ya Allah, bagi aku balik ya Allah. Tuan-tuan kena ingat, perjalanan hidup kita sehala dan searah tuju. Yang telah berlalu 60 tahun kita dah buat lagi. Maghrib yang dah lepas tadi adalah maghrib yang telah lepas. Kita tak boleh nak buat apa-apa lagi, tuan-tuan. Sekadar ngelingkan kepala. Tahun usia kita yang dah berlalu, kita dah tak boleh nak buat apa lagi dah. Perjalanan akhirat perjalanan jauh, perjalanan akhirat perjalanan yang panjang, perjalanan yang sukar, bekal masih tak ada lagi. Saya soal kita. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Susahnya akhirat ni kata Allah. Hari kata Allah, bila mana seorang sama sekali takkan berdaya upaya nak tolong, nak bantu orang lain. Hari inilah tuan-tuan, kalau kita nak bantu orang, nak pergi masjid, hari inilah. Nak pergi surau, hari inilah. Saya mungkin pernah cerita kepada tuan-tuan kisah seorang lelaki yang hampir meninggalkan dunia. Dia nak meninggal dunia, Nabi utus dia pergi ziarah seorang sahabat ni yang sedang sakit nak meninggal dunia. Saat dia sampai, dia hampir dengan orang yang nak meninggal dunia. Orang yang sakit dalam gering ini sentiasa mendongakkan kepala di ke atas sambil dia menyebut 3 perkara. Alangkah bagusnya kalau banyak, alangkah bagusnya kalaulah baru, bagus kalaulah sempurna. 3 benda dia sebut. Nabi tanya apa yang disebut. Kata sahabat, disebut 3 perkara, seakan-akan dia menyesal, sangat-sangat menyesal ya Rasulullah. Nabi kata disebut apa? Alangkah bagusnya kalau banyak, alangkah bagus kalau baru, alangkah bagus kalau sempurna. Yang kedua tu ada yang mengatakan alangkah bagusnya kalau jauh, kata dia. Nabi kata sahabat ni memang menyesal. Dia memang menyesal sangat. Sahabat kata, ya Rasulullah, dia nak menyesal. Dia ni orang yang baik. Kenapa dia nak menyesal? Dia sembahyang, dia puasa, dia baca Quran, dia buat amal baik. Kenapa dia nak menyesal?
Kata Nabi, memang dia ni baik, tapi dulu masa dia hidup, dia pernah bawa sekanjang duit tu. Sekanjang duit ni dia bawa. Sekanjang duit ni dia bawa. Cerita ni tuan-tuan, saya dengar sekitar lebih kurang 30 tahun yang lalu. Siapa cerita bawa cerita ni? Ustaz Hasim Yassin berceramah dekat markas tu, tuan. Cerita tu saya ingat, sampai hari ni saya masih ingat lagi, sekitar 30 tahun yang lalu. 30 tahun. Orang ni menyesal sebab apa dia kata? Saat dia bawa duit ni, tiba-tiba datang seorang minta duit lagi. Saya sikit duit lah, bagi saya sikit duit. Dia bukan jenis tak bagi. Ambil lah duit. Dia bagilah duit. Saat-saat nyawa dia dah sampai ke tenggeluk, dia tak Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan ganjaran balasan pahala yang sebegitu besar, sangat-sangat besar. Saat nyawa Allah tunjukkan pahala yang besar dengan pahala sumbangan sikit duit. Dia merintah, ya Rabb, wahai Tuhanku, kalaulah aku tahu sebesar inilah ganjaran balasan pahala yang kamu bagi kepadaku kerana sumbangan sedikit daripada duit ni, ya Allah, alangkah bagusnya dulu aku bagi yang banyak, ya Allah. Tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Nikmat dah tak ada. Tuan-tuan ingat tak saya sebut dekat sini dulu dalam ceramah Ma'al Hijrah, berpindah. Ingat tak begitu? Saya ingat lagi saya ceramah. Kata seorang ulama tasawuf, Asy-Syaqiq bin Ibrahim, sungguhnya seorang manusia dia takkan dapat menilai betapa berharganya 4 nikmat kurniaan Allah kepadanya, kecuali nikmat dah tak ada, besok baru dah dinampak. Yang pertama, kata Syaqiq Ibrahim, seorang manusia takkan dapat menilai betapa berharganya usia muda yang Allah bagi kepada dia, kecuali menjadi tua. Betul? Masa muda kita macam-macam boleh buat. Masa tua, favourite saya, tuan-tuan, air sirap Bandung. Tengok air sirap Bandung tadi, sedapnya. Tapi usia dah tua, saya tak berani nak minum air sirap Bandung. Apatah lagi lepas makan kari pula. Kalau ada rezeki kan lepas ni dapatlah agaknya cawan jadi dah rasa. Seorang manusia takkan dapat menilai betapa berharganya sihat kecuali dia dah sakit, kena lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, kencing tahu, gaut, go hospital, out hospital, baru dia nampak sihat ni mahal. 3, seorang manusia takkan dapat menilai betapa berharganya keselamatan kecuali dah ditimpa bala bencana. Hari besok lusa musim kepung balik, kita tak boleh keluar pergi. Jangan main. Sikit aja Allah puji. Allah puji dengan sedikit saja, tak. Kan kita tak nampak malang sekali dalam negara yang sebegini. Allah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Hebat Bandung. Tak boleh bercakap, boleh minum, tuan. Kalau penduduk sebuah negeri ini beriman, bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami turunkan keberkatan kepada mereka dari langit, dari bumi. Itu janji Allah. Kan? Dengan syarat kita beriman, bertakwa, tunduk perintah Allah. Ini sesetengah pemimpin, musim-musim Allah uji dengan bala yang sebegini, uji dengan bala wabak COVID-19, masih balik bergantung nak pegang jawatan, nak cari jawatan, ada yang menteri, ada nak jadi timbalan Perdana Menteri. Perangai masing-masing tak. Saya cakap dengan Haji Cikgu Aziz, Cik Aziz tadi, carilah jawatan yang kita boleh dapat lah, tuan. Apa dia? Jadi imam surau ni ada harapan, tuan. Boleh dapat. Kalau nak jadi Perdana Menteri, Cik Aziz, tengok cermin 17 kali lagi. Sebab Perdana Menteri ni dia seorang je. Muka macam kita ni tak layak.
Syurga ni insya-Allah kita boleh dapat, kita berusaha. Kalau kita berusaha insya-Allah kita boleh dapat. Kalau nak jadi Perdana Menteri rasa macam Ustaz Asri nak jadi Perdana Menteri, tak payahlah mimpi. Baik kita cari syurga yang kita boleh dapat, berusaha gigih, insya-Allah kita boleh dapat. Kan? Yang kedua, bila nyawa dah sampai sini, dia tunjuk kapal besar. Ya Allah, pahala besar ni. Alangkah bagusnya aku bagi banyak ni. Yang kedua dia pakai baju yang buruk, disanggung dekat luar. Perjalanan, dia terpandang ada orang yang dalam menuju nak pergi masjid, kesejukan kegigilan. Dia buka baju yang buruk. Dia sarungkan bagi kepada orang miskin ni. Baju buruk tadi. Saat dia nak meninggal dunia, nyawa dah sampai tenggolok dia. Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan ganjaran balasan pahala yang begitu besar, sangat-sangat besar. Lalu dia kata, Ya Rab, wahai Tuhanku, kalau aku tahu sebesar inilah ganjaran balasan pahala yang kau bagi kepada aku, Ya Allah, alangkah bagusnya dulu aku bagi baju baru, Ya Allah. Yang ketiga, dia siap roti masuk mulut. Dia siap roti ni masuk mulut. Sikit demi sikit makan, tiba-tiba datang si keluarga Islam. Minta sikit makan. Bagi saya sikit makan, bagi saya. Dia bukan tak bagi, dia potong. Dia bagi orang miskin tadi separuh makan tadi. Saat hampir dia meninggal dunia, Allah melihat ganjaran balasan pahala yang itu besar. Dia merintih merayu, Ya Allah, kalau aku tahu sebesar inilah pahala kepada aku, sumbangan sedikit daripada duit ni, daripada makanan roti ni, kalau aku tahu besar inilah pahalanya, Ya Allah, alangkah bagusnya aku dulu bagi banyak, Ya Allah. Ni Nabi ajar kita. Nabi ajar kita kehidupan ini. Nabi kata merupakan kesempatan. Hidup ni tuan-tuan modal. Dengan hidup kita boleh beramal. Dalam surah Fatir kata tak sama antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Orang hidup boleh semayang, orang mati boleh semayang. Cuba tuan-tuan bayangkan Cikgu Aziz sudah mati 3 minggu dah. Contoh. Kita baca tahlil dah 3 bulan. 3 hari kita baca tahlil. Tiba-tiba dia balik melompat pakai kain kapan. Tuan-tuan peluk ke lagi kat? Nah, minta maaf cakap. Kita lari dah. Kan? Orang takkan terima lagi tak? Kita ambut kelahiran Nabi ni kan? Saya katakan tadi, saya mulakan dengan nama Nabi. Macam mana Nabi boleh bendung masyarakat? Sebab itu saya kata, Nabi tinggalkan kita Al-Quran. Nabi tinggalkan kepada kita hadis Nabi. Taraktu fikum amrain lan tadillu abadan ma in tamassaktum bi imam kitab Allah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Apa dia? Kitab Allah, iaitu Al-Quran. Nabi bagi 2. Sekarang ni kita nak terima tak Quran? Nabi dah tak ada. Masyarakat jahiliah minum, mencuri masih ada lagi, merampak masih ada lagi, membunuh masih ada lagi. Habis macam mana? Jalannya tak lain dan tidak bukan Quran ada, ikut ajaran. Tuan-tuan, sempena sambutan Maulid Nabi tahun ni, tuan-tuan, cubalah kita berazam nak hidup berwatak dengan watak Al-Quran. Panas di. Kalau kipas belakang ni sedap jamaah. Dia bukan ngetam, menyindir tu, cakap tu terang je. Kan? Cuba kita hidup berwatak Quran. Quran kata apa? Quran kata inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati biha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Quran kata apa? Allah merintahkan kamu supaya menyempurnakan amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu menghukum sesama manusia, maka hukum dengan adil. Amanah.
Bila Tuhan kata innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, Allah tak suka orang yang sombong, orang bangga diri Allah. Kita jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang bangga diri. Asal kita tanah, usul kita dari tanah, kita akan kembali dalam lubang tanah. Apa yang nak disombong? Ni kadang-kadang pelik kita tengok tuan-tuan. Nabi Sulaiman, lantai istana dia berlian. Nabi Sulaiman tak sombong. Kita rumah tai reject RM1.50 sekeping. Mak ai main sombong kadang-kadang tuan-tuan. Panggil ayah ala salah, ayah ala falah, tak nak datang. Ini masalah kita tuan-tuan. Tak berubah. Bukan tuan-tuan, ni saya cakap masyarakat Perancis. Kita tak berubah. Hari demi hari, hari demi hari berlalu begitu. Hidup watakkan Quran. Bila Quran kata dalam bab wa aqimus salata wa atuz zakat, kita sembahyang. Kita keluarkan zakat. Hidup dengan berwatak dengan watak Al-Quran. Jangan jadi tuan-tuan seperti mana kisah seorang bin Uqbah. Walid bin Uqbah ni tuan-tuan, dia seorang ahli syair, saja ahli puisi yang cukup hebat, petah bercakap. Diutus oleh Abu Jahal, Abu Lahab pergi lawan Nabi. Sampai Walid sampai. Maka dia tanya Nabi beberapa persoalan. Nabi baca ayat demi ayat Al-Quran. Sampai pada ayat ke-13 daripada surah Fussilat, Walid ni dia tutup mulut Nabi. Tolong jangan baca Muhammad, jangan baca ayat ni sampai habis. Jangan baca ayat ni sampai habis. Rupanya ayat yang ke-13 ni mengisahkan bagaimana kaum Ad, kaum Samud yang ditimpa dengan bala bencana kerana dia tahu kebenaran tapi dia tak nak terima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia balik. Kaum dia bersorak. Walid balik, kita menang. Kita menang. Walid balik, kita menang. Kita menang. Walid kata, kamu mengatakan Muhammad ini ahli sihir. Aku nak tanya kamu, bila Muhammad belajar sihir? Kamu mengatakan Muhammad ini pemecah belah masyarakat. Aku nak tanya kamu, bila Muhammad mula memecah belahkan masyarakat? Islam tak pernah ada kita berpecah belah. Islam ada lillahi jami'ah wala tafarraqu. Namun Nabi pesan jaga-jaga terhadap musuh orang Islam ni. Kata Nabi ada 5 musuh Islam. Yang pertama kata Nabi, musuh orang Islam ialah orang Islam yang ada pada mereka. Nombor 1 tuan-tuan, orang Islam. Saya kalau kuliah, kalau ceramah, yang biasanya ngentang bukan orang KNP, orang Islam yang sama-sama Islam. Satu ni, nombor 1. Nombor 2 kata Nabi, musuh orang Islam ialah orang munafik yang benci dia. Sama-sama sembahyang kadang-kadang, tapi perangai dalam hati dia tak suka kita. Nombor 3 kata Nabi, musuh orang Islam baru letak orang kafir musuh dia. Yang keempat kata Nabi, dunia yang melekakan. Jangan buat main tuan. Dunia ni tarikkan dia kuat. Tarikkan dunia ni kuat. Yang kelima, hawa nafsu syaitan yang bernaung di hati. Saya tak nak kupas bab tu, nanti kita cerita lagi. Akhirnya Walid berbalik. Bila Walid balik cakap dengan mereka, mereka sorak, Walid balik, kita menang. Kita menang. Kita menang. Walid kata, engkau mengatakan bahawa Muhammad ini ahli sihir. Aku nak tanya kamu, bila Muhammad belajar baik, mata pandang mata, barulah timbul kemesraan. Orang sembelih ayam atau atas sembelih lembu, dia suruh gunakan pisau yang tajam. Rahmat yang dibawa oleh Nabi ni tuan-tuan, binatang pun jaga seksa. Nak sembelih pakai pisau yang tajam. Kamu mengatakan Muhammad ni penipu, pembohong. Bila Muhammad pandai menipu? Bila Muhammad pandai berbohong? Muhammad tak pernah bercakap bohong walaupun sekali. Kita melambat-lambat bohong dia. Kan? Kamu mengatakan bahawa Muhammad ni karang Quran. Muhammad reka Quran ni.
Aku nak tanya, bila Muhammad pandai membaca? Bila Muhammad pandai menulis? Dia tak reti baca, dia tak reti tulis. Macam mana dia nak karang Quran? Bukan bodoh. Orang barat dia tak faham. Dia kata Muhammad ni bodoh, tak reti baca, tak reti tulis. Tuhan dia pun bodoh juga, kata dia. Iqra bismikal ladzi khalaq. Disuruh Nabi baca. Tahu Nabi tak reti baca. Disuruh baca nak buat apa? Tuan-tuan, tak tahu baca dengan bodoh ni lain. Yang pertama. Yang kedua, baca bukan hanya dengan tulisan. Baca dengan tulisan ni satu tu tak, kita tengok, kita baca. Ni satu. Satu lagi baca dengan alam. Kita tengok luar sana gelap, bermakna hari malam ke siang. Siapa kata hari dah siang, angkat tangan. Siapa kata hari siang, angkat tangan. Tengok gelap sana siang ke malam? Malam lah maknanya. Kita tengok karen ni tuan-tuan, api lampu ni menyala. Bermakna ada karen ke tak ada? Adalah karen. Bila mata dah kabur, bila kulit dah kendur, bila gila, bila uban dah bertabur, maknanya apa? Dah dekat masuk umur. Itu makna dia. Yang senang kita nak faham tanda. Dan saya tak kasih sebelah cerita, tak kasih. Tapi tempat lain saya cerita. Dulu berlaku tuan-tuan, saat-saat masa tu seorang bawa kereta tadi. Dia bawa kereta, pusing. Jalan ngiong, tung, tayar kereta dia pecah. Betul-betul depan mental hospital. Hospital gila tadi. Dia membuka, tengok Allah mak. Tayar kereta pancit pula. Dalam hospital tu ada orang gila seorang. Orang gila tu tengok aja orang tak gila tu. Tengok tayar kereta dah pecah. Dia pun buka bonet, ambil panah. Jack ni pun tuan-tuan agak-agak. Jangan jack sampai terbalik kereta. Kalau kita ni kadang-kadang dia punya ngejack ni tuan, mak ai datuk sampai terbalik kadang-kadang dia nak jack. Yang tak betul pun dia kata betul kadang-kadang. Susah juga tuan. Kita kena faham lah tuan. Yang betul kata-kata betul, yang tak betul kita kata tak betul. Kan? Kita semayang berjamaah tuan. Saya nak ngajar tuan. Kita semayang berjamaah. Bila imam baca Fatihah, betul kita ikut tak? Ikut tak? Ikut tak? Ikut tak? Ikut. Tapi kalau lepas Fatihah, imam tukar lagu negaraku. Negaraku. Saya nak tanya, tuan-tuan buat apa? Buat apa agak-agak? Tanya imam. Mana imam? Kita buat apa agak? Mam? Mana mam? Imam duduk ujung. Apa tuan-tuan buat? Ikut ke mufarakah? Betul. Kita belakang amin. Dia pun tukar. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Tuan-tuan ikut ke mufarakah? Mufarakah maknanya kita ikut imam selagi imam ikut ajaran Quran. Bila imam tinggalkan Quran 5 minit, kita mufarakah kan? Faham? Selagi imam tu ikut ajaran Quran, dia suruh benda yang baik, dia cegah benda yang jahat, ikut. Kan? Ikut. Ini cantiknya Islam. Imam tak betul, kita mufarakah. Selagi dia ikut agama, silap memang tak nafi. Nama manusia, kullu bani Adam khata', ada salah dan ada silap. Okey. Balik tadi persoalan tadi. Kamu Muhammad ni dia bawa dia jack buka skru tadi. Letak kat tepi, dia pergi kat belakang. Ambil tayar baru, spare, dia golekkan. Golek nak pasang. Entah macam mana. Terlanggar tutup sport rim tadi. Jatuh skru masuk longkang. Bila skru masuk longkang, dia pun ambil kayu dikais. Parit besar macam ni parit ni. Kais tak jumpa 5 minit. 10 minit tak jumpa. 15 minit tak jumpa. Lama-lama orang gila tu fed up. Orang gila pun geti fed up. Orang gila tu kata apa? Bodoh. Engkau buka skru depan satu, skru belakang satu, kiri satu, kanan satu, kau pasang balik. Bodoh kata dia. Tayar kereta ada 4 skru. Pinjam satu, tinggal 3. InsyaAllah tak tercabut. Saya biasa gitu tuan-tuan. Tak cabut. Lepas orang yang tak gila dipikir, betul juga.
Dia siap buka pasang. Siap pasang, dia bersihkan tangan. Orang gila ni suara sekali lagi. Bodoh kata dia. Lepas kau pasang, kau cepat-cepat pergi ke Pekan. Beli skru baru, pasang balik. Bodoh kata dia. Dah kena 4 kali bodoh. Kau jawab apa? Engkau kata aku bodoh, engkau lagi bodoh, dah lah bodoh. Gila pula tu. Orang gila tu jawab senang aja. Aku ni kata dia gila, tapi tak bodoh. Engkau tak gila, tapi bodoh kata dia. Faham kita kan? Nabi Muhammad dia bukan bodoh, dia cerdik tuan-tuan. Hebat Nabi. Hebat Nabi ni tuan-tuan, dia hebat. Satu lagi kisah tuan-tuan. Zaman saya duduk di Sekamat dulu tuan. Time free kita jalan, kadang-kadang sampai ke Kuantan. Masa tu bujang, jalan jauh ikut kawan-kawan. Kebetulan ada buat Roblox. Boleh pun tahan orang berhenti. Dalam banyak-banyak kena tahan tu, di antara mamak buat basikal. Boleh lah berhenti. Mamak ni kata, ada apa Rato? Boleh ni kata, apa pasal lampu tak ada pasang? Apa pasal lampu tak ada pasang? Mamak ni kata, ayah Datuk, lampu pasang ada, nyala juga tak ada. Lampu ada, tapi tak nyala. Boleh ni jadi, nak saman tak saman, betul lah tu. Nyala, lampu ada, cuma tak nyala. Tak jadi saman. Dia kata lagi, Mamak, apa pasal lampu tak ada nyala? Mamak ni kata, ayah Datuk, sana sudah ada lampu. Sana sudah ada lampu. Sana sudah ada lampu. Apa pasal mau lampu lagi? Kalau Cik Amir, Cik Adil bawa lampu picit, nak cari jam hilang, tapi lampu dah nyala. Bukan lampu. Orang kata apa agak-agak? Agak-agak orang kata apa? Dah short sikit agaknya. Dia kata gitu. Akhirnya boleh tak jadi saman. Bila boleh tak jadi saman, duduk tenang, simpan balik pen, buku tutup balik. Sedang dia duduk simpan buku dia, angin bertiup. Kena muka polis. Dia datang dia. Dia tunduk dekat basikal mamak tu, dia buang angin. Mama ni kata, ayah Datuk, apa pasal angin ada buang? Angin apa pasal ada buang? Mamak ni tanya. Datuk ni kata, ayah mamak, sana sudah ada angin, sana sudah ada angin, sana sudah ada angin, apa pasal mau angin lagi? Ni layan kan tuan-tuan, minta maaf cakap. Nabi dia tak bodoh. Nabi sebab itu Nabi ajar kita tuan-tuan. Mari surah ni saya dipahamkan Ustaz Pakir Zaid ajar kuliah. Belajar datang jauh. Jangan kesempatan. Sekarang dah tak ada lagi dah. Ilmu tu kata Nabi. Man arada dunia kata Nabi. Siapa nakkan dunia kata Nabi? Dengan ilmu. Siapa nak akhirat dengan ilmu. Saya pernah duduk Selamat dulu. Tahun 90-an gitu kan. Masa tu dia bawa balik ikan. Bapak ni bawa balik ikan. Panggil bini Joyah. Oh Joyah. Ni ikan ni. Joyah tak nyaman. Joyah, oh Joyah. Joyah tak nyaman. Maka ikan tu diambil tuan-tuan. Dulu tak ada peti ais. Dia panggil anak dia Pe'ah. Oh Pe'ah. Pe'ah pun tak nyaman. Ada sini nama Joyah dengan Pe'ah. Kalau ada ingatlah hanya kebetulan, tak ada kena mengena yang hidup ataupun yang mati. Dia pun ambil ikan tadi, dia gantung ikan tadi tu, dia semayang, Allahu Akbar. Semayang round pertama, nak jadi cerita, pada rakaat yang pertama, surah itu, lintas lah kucing. Dia dah mula nyeling. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing tu Alamin. Kucing tu makin lama makin dekat. Ar-Rahmanir-Rahim. Makin lama makin dekat. Macam mana? Batal. Kalau tak syuh-syuh, habis ekor ikan. Jangan main ikan baung lah. Habis ekor ikan. Nak cakap? Halo, batal sembahyang. Batal. Tak halo, seekor ikan baung habis. Cerdik tak cerdik, dia pun baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kucing lari bintang pukar lagi. Nabi bukan bodoh. Nabi cerdik. Dia kata kamu mengatakan Muhammad karang Quran. Bila Muhammad mula pandai karang Quran? Aku dah dengar Quran yang dibaca oleh Muhammad, kata Walid.
ibarat sebatang pokok, akar tunjang dia menjunam ke bumi. Akar rambut dia turut mencengkam ke bumi. Dahan dia pun turut mencengkam ke bumi. Cuba tuan-tuan bayangkan pokok yang akar tunjang dia menjunam ke bumi, akar rambut dia mencengkam ke bumi, dahan dia turut mencengkam ke bumi. Ditiup angin, dia tak bergerak. Tapi sayang, belum habis dia bercakap, datang Al-Walid, Al-Mughirah, datang Abu Jahal, datang Abu Lahab. Hei Walid, kamu lupa ke dulu ni kamu ni susah dulu. Kami yang bagi kamu kambing dulu. Kamu ingat, lupa tak? Dia pusing tuan-tuan, 65 darjah. Dia pusing. Kan? Ni dia tuan-tuan, akhir zaman ni Nabi cakap tu memang tepat. Bagaimana yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, 10 perkara yang disihat oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali apa? Yang saya lihat itu adalah masa, kata Imam Ghazali. Ya, betul. Tuan-tuan tengok usia kita 50 tahun berlalu, 60 tahun berlalu, habis dah. Tadi saya tanya orang dalam ceramah saya di Pak Koma tadi. Saya tanya orang yang ada kat dalam tempat ceramah tadi, cukup tak usia 63 tahun nak siapkan bekal? Oh, dia kata tak cukup, Ustaz. Rata-rata kata tak cukup. 63 tahun ni satu tempoh masa yang tak cukup. Jadi saya kata kalau 63 tahun tak cukup, berapa tahun lagi nak hidup? Berapa tahun nak hidup? 100 tahun? 140 tahun? 200 tahun? Nak hidup tu? Berapa tahun? Dia tak boleh jawab. Berapa tahun lagi nak hidup? Kalau 63 tahun tak cukup. Lalu saya kata kepada dia, sebenarnya tempoh masa 63 tahun itu adalah masa yang cukup untuk lengkapkan bekal akhirat kita. Dia kata, kenapa Ustaz? Sebab usia Rasulullah 63 tahun. Makna kalau usia kita 63 tahun, kalau kita bijak gunakan masa kita 60 tahun, cukup untuk siapkan bekal. Tapi nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Kita banyak habis masa. Saya buat pisan mudah. Tuan-tuan nak pergi ke Melaka, isi minyak RM20, kereta kancil, insya-Allah pergi balik boleh. Tapi dengan syarat tuan-tuan tak bazir masa. Ini panah enjin sampai 8 jam. Tekan minyak tapi tak jalan. 8 jam panahkan enjin. Kena ibarat kita. Dua warung aja 15 tahun. Duduk masjid, duduk kuliah, ceramah sikit panjang ada balik. Baru ni tuan, pagi sembahyang subuh, saya singgah nak sembahyang subuh tuan. Patah rapat, tutup. Lintang. Tu khutbah permainan dekat Tanjung Agah tu tuan, buka 24 hours. Masjid rapat tutup, pintu belakang tutup, ikat pintu depan tutup tuan. Saya tengok apa jadilah orang kita ni. Patut saat hujan yang begini gantung harap dibuat kepada Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah. Kita buka dalam kitab tuan-tuan, kisah solat sunat istisqa. Macam mana nak sembahyang sunat istisqa? Hujan tak turun. Dia suruh bertaubat, puasa, bertaubat minta ampun, pakai pakaian buruk, bawa anak isteri, binatang-binatang, duduk di padang, minta ampun, bertaubat. InsyaAllah hujan turun tuan. Ni kaedah dia. Kita macam ni, orang tak datang masjid, orang tak pergi surau tuan-tuan. La ilaha illallah. Nak cakap macam mana lagi tak? Kita tak pergi masjid, tak pergi surau, tak ramai tak yang pergi masjid, tak pergi surau. Kan cakap kecil hati, asal cakap kecil hati, asal cakap kecil hati, asal kecil hati cakap. Itu je tuan. Ustaz ni jadi masalah kita. Bukan hati kecil tetapi kita ni kadang-kadang jenis payah tuan-tuan. Minta maaf cakap tak? Saya cakap dengan Cik Naz. Saya cakap dengan dia, Ji, saya kata, kalau kita tengok dalam hidup kita ni, ibarat sebatang penyapu, Ji, saya kata. Ada lidi yang panjang, ada lidi yang pendek. Kalau lidi ni panjang, kalau lidi ni bersepah sebatang-sebatang, dia tak boleh kait sampah, Ji. Percayalah cakap saya. Kita ikat lidi tu, kita ikat jadi sebatang penyapu. Bila ikat jadi penyapu, baru kita boleh kait sampah. Pada sebatang lidi penyapu ni, Ji, saya kata, ada lidi yang panjang, ada lidi yang pendek. Betul tak?
Yang selalu kena sampah ni, lidi panjang ke lidi pendek? Lidi panjang yang selalu kena sampah. Lidi pendek ngelat duduk tengah-tengah je. Kita pun tengok sampah, kita cabut lidi pendek, kita buang. Hanya tinggal lidi panjang aja. Rupanya walaupun lidi pendek tak ke sampah, duduk tengah lidi yang panjang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dalam benda baik tolong, dalam benda baik Islam ajar begitu tuan-tuan. Bukan? Tuan-tuan buang lidi pendek, akhirnya tinggal lidi panjang. Nak kais sampah pun dah lembik, tak boleh kais sampah. Faham tak lidi panjang? Lidi panjang ni ibarat macam pengurusi. Imam, Bilal, Ustaz, ni lidi panjang. Makmum ibarat lidi pendek. Yang mana mulia, lidi panjang ke lidi pendek? Tak tahu. Saya ke mulia atau tuan-tuan ke mulia? Tak tahu tuan-tuan. Yang tahu mulia tak mulia Allah Ta'ala. Siapa yang lebih mulia di antara kita yang ramai-ramai? Belum tentu saya lebih mulia daripada tuan-tuan. Minta maaf cakap. Kita tengok, ada orang suka jadi lidi panjang, ada orang suka jadi lidi pendek. Tak kisahlah tu. Yang penting ada peranan nak tolong Islam. Jangan jadi sampah dah lah tuan-tuan. Surau ni ada sampah. Ada sampah tak? Faham tak maksud saya ni? Faham tak? Kalau dalam kampung ada sampah, longgok-longgok orang buat apa tuan? Bakar tu dah kilah tu. Dikompor-kompor, dibuang tepi tempat sampah. Paling teruk dia kena bakar. Akhirat besok jenis spesies sampah ni tuan-tuan, engkau jagalah kau besok kena bakar. Saya tak sebut siapa-siapanya. Tuan-tuan jangan kecil hati pula. Ustaz sekali dah lain macam je Ustaz. Bukan lain macam. Memang macam itulah nak ceramah. Takkan tuan-tuan sama mulut Nabi. 12 Rabiul Awal yang cerah. Itu zaman kita kanak-kanak. Nabi datang bawa apa? Nabi tinggalkan kita ni apa tuan-tuan? Nabi tinggalkan kita agama. Nabi suruh kita duduk belajar dalam majlis ilmu. Man aradat dunia. Siapa nakkan dunia dengan ilmu? Siapa nakkan akhirat? Kata Nabi, dengan ilmu siapa nak dua-dua dunia akhirat? Sekarang Nabi dah tak ada. Majlis ilmu, kita kena rasa suka, kita kena rasa seronok. Duduk dalam majlis ilmu. Ini yang dia tu tak nak ikut sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi kalau nak cerita hidup dia tuan-tuan, jangan ambil sunnah Nabi hanya pada janggut dan serban sahaja. Orang kita banyak cerita sunnah Nabi, balik janggut, serban. Lepas serban, janggut. Lepas janggut, serban. Wah, sunnah Nabi tuan-tuan terlalu banyak. Nabi, masa Nabi berperang, ada masa Nabi Muhammad berpolitik, piagam Madinah. Jalinkan Muhajirin dengan Ansar, Aus dan Hazraj. Bagaimana Nabi bina sebuah negara Madinah? Bagaimana? Kalau kita baca, bukan sunnah Nabi hanya janggut dan ya tu sunnah Nabi betul, saya tak nafikan. Tapi bukan tu saja sunnah Nabi. Banyak sangat sunnah Nabi yang Nabi bawa yang kita kena ikut sunnah-sunnah ajaran Nabi. Di antaranya kitab Al-Quran tadi. Okey. Dia bercakap. Walid kata dia, kamu lupa Walid? Walid kata, aku benarkan memang Muhammad macam ni. Dipendekkan cerita. Jom, kata Abu Jahal, Abu Lahab, kita jumpa Muhammad. Sekali ni aku nak suruh Muhammad buat apa yang aku nak, bukan apa yang dia nak. Al-Walid bin Mughirah jumpa dulu pertama. Muhammad, bila Nabi kata kepada Walid, apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan, nanti engkau akan dimatikan oleh Allah. Engkau pasti akan dibalas oleh Allah akan apa perbuatan kamu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walid ni punya degilnya tuan-tuan, Al-Walid bin Mughirah. Dia dengar Nabi cakap macam tu punya degilnya hati dia tuan. Dia ambil cangkul, bawa balik, dia gali kubur manusia yang dah mati ratusan tahun, puluhan tahun lama, sampai jumpa tulang belulang manusia yang dah mati tadi. Dia bawa depan Rasulullah, dia patahkan tulang tu depan mata Rasulullah, dia ramas tuh berserak depan mata Nabi, dia hempaskan tulang belulang depan mata Nabi. Hei Muhammad,
Adakah Tuhan kamu berkuasa nak hidupkan balik tulang belulang manusia yang dah mati hancur seperti ini, wahai Muhammad? Bukan Nabi minta upah, tuan-tuan. Saya banyak orang tanya saya, Ustaz ceramah ni Ustaz, biasa berapa bayaran ni Ustaz? Ustaz minta berapa bayaran ni Ustaz? Saya kata bermula daripada umur saya sekitar 15 tahun saya berkuliah berceramah. 15 tahun. Dan umur saya dah 54 tahun. Belum pernah sekali pun saya meletakkan berapa bayaran. Belum pernah sekali pun saya meletakkan berapa bayaran. Dia kata, kenapa Ustaz? Buka dalam surah Yasin, buka dalam surah Hud, ayat ke-26. Dia mengisahkan bahawa Nabi Nuh alaihi salam buat kerja agama. Allah kata, ikutlah Nuh yang bawa agama, yang tak minta sebarang upah dari kamu. Tapi orang benci Nabi Nuh. Dalam surah Yasin, ikut Muhammad yang bawa kerja agama, tak minta upah. Orang benci Nabi Muhammad. Kalau Nabi Nuh bawa agama tak minta upah, orang benci. Kalau Nabi Muhammad bawa kerja agama tak minta upah, orang benci. Benci tak? Agak-agaknya. Agak-agak orang benci tak? Dia pun deal. Boleh. 4,000 boleh. 4,000. Orang kata, sial punya ustaz, mata tan duit. Tak ada kan? Sebab saya ajar. Saya nak cuba hidup saya ni, hidup berwatak dengan watak Al-Quran. Saya nak cuba, tuan-tuan. Kurang-kurangnya kita ada usaha nak hidup dengan watak yang diajarkan dalam Al-Quran. Hebat. Quran ni kalau tuan-tuan buka kan, saya buka ayat 60 surah. Semalam dalam tazkirah Jumaat saya buka ayat 60 daripada surah Al-An'am. Dia kata apa? Akulah yang menidurkan kamu, kata Allah, pada waktu malam. Dan aku mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang. Aku bangkitkan kamu pada waktu siang, kata Allah, untuk menghabiskan sisa usia kamu. Kepada akulah kamu akan dikembalikan. Tahu kepada kamu apa yang telah kamu buat. Subhanallah. Dia yang menidurkan kita pada waktu malam. Bukan kita tidur. Kadang-kadang kita nak tidur, tak tidur. Kadang-kadang tak nak tidur, tidur. Dan tidur yang paling sedap ni, tuan, biasa dalam kuliah, tuan, paling sedap tidur. Jangan marah lah kalau ada orang tidur dalam kuliah. Itu rezeki dia, jangan dia tidur terus dah lah, tuan-tuan. Minta maaf. Tuan-tuan boleh buka. Tengok dalam Quran saya cakap. Ma asaba bin musibatin, tiap bencana yang menimpa di bumi ni, kata Allah, semuanya telah tercatat dalam kitab yang Lauh Mahfuz sebelum berlaku sesuatu perkara. Ayat kita duk fikir bala bencana ustaz begini, dah ada. Tiap bencana yang menimpa di bumi, kata Allah, atau menimpa diri kamu, semuanya telah tertulis di dalam kitab yang ini Lauh Mahfuz sebelum berlaku sesuatu perkara. Kalau kita rajin buka Quran, Nabi baca gitu, dia empah kabut tulang, ramah, jatuh. Datang Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad, kami boleh terima Islam yang kamu bawa ni, wahai Muhammad, dengan syarat kamu tolong alirkan air sungai masuk ke Mekah ni. Kami nak bertani senang. Kami boleh terima Islam yang kamu bawa, wahai Muhammad, dengan syarat kamu alihkan gunung ni jauh sikit. Kami nak bercucuk tanam ni luas sikit. Muhammad, kami boleh terima Islam yang kamu bawa dengan syarat kamu belah bulan tu dari dua, bawa turun ke bawah. Kami terima. Allah kata, Muhammad, kerja kau bukan nak belah bulan. Kerja kau ni bukan nak alihkan air sungai. Bukan kerja kau nak alihkan bukit. Kerja kau ajak orang sembah Allah. Dia nak beriman ke dia tak nak beriman, itu bukan soal kau. Kerja kau ajak dia sembah Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junub wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man. Bukan kerja kau nak alihkan bukit. Bukan kerja kau nak alihkan air sungai. Bukan. Kerja kau nak ajak orang sembah Allah. Ini nombor satu kerja kau. Kerja nak sembah Allah. Akhlak yang baik. Bukan nak bergaduh. Bukan nak berkelahi. Nabi ni perempuan, dia bagaimana dalam rumah tangga. Dia panggil isteri dia, ya Humairah. Kita bagi bini kita joyah sport ni. Aisyah tidur kan. Aisyah letak bahu di atas dagu di atas bahu Nabi. Sabar je Nabi. Kita boleh. Ada harapan. Kan? Ada harapan tak agak-agak bini letak atas bahu? Kan?
Nabi ni kalau dia mandi, kapal 3 rayur air rata seluruh badan. Kita 7 beldi. Tak kena ke perut, sebab perut dipedoh terbikai 2 biji. Masa dulu kecil-kecil masa muda haul lawak. Dah tua ni perut dah jadi terbikai 2 biji. Nak beriadah, main pedang, nunggang unta, memanah. Kita riadah juga, tapi bawa basikal. Bila naik basikal, pakai seluar ketat. Angry Bird tu 1 mangkuk tu. Tak rasa malu langsung. Kita alah, saya hati tuan-tuan. Hari ni tengok orang kita naik basikal, riadah ni, sebangkuk. Faham tak? Tak reti malu juga. Aku pun tak tahulah. Sekali saya berhenti dekat traffic light, tuan-tuan. Betul-betul budak perempuan ni bawa basikal. Bajunya ketat, seluarnya ketat. Betul-betul berhenti depan aku. Dosa. Tak tengok, masih pula. Jangan ingat ustaz nafsu tak kuat, tuan-tuan. Anak tuan-tuan berapa? Anak Haji berapa? 2. Anak aku 9 je. Orang kata, 9 anak ustaz. Tuan-tuan bayangkan, kalau 9 air pipe tu kita buka, tuan-tuan, 9 tu keluar air dengan 1 pipe, mana cepat penuh agak-agak? Kalau 9 doakan kita, orang kau seronok je kita. Kan? Sebab itu kan kita belajar Nabi katakan, yang pahala berpanjangan, hari ni kita dah nak mati tu, tak lama lagi mati kita. Fikir 3 benda tu kata Nabi. Yang pertama kata Nabi, anak yang soleh. Ilmu yang digunakan orang. Ada ilmu aja orang. 2 kata Nabi, anak yang soleh doakan. Kalau rasa-rasa tak ada anak soleh yang seorang, kahwin baru tuan-tuan. Bini tak bagi? Bila rasa bini bagi, tanya bini bagi tak? Dan yang ketiga, ilmu yang digunakan orang. Ni kita jalan tuan-tuan. Kan? Nabi macam mana perangai dia tuan? Mandi, jahit asuk dia bagaimana? Contoh ikutan teladan yang baik tuan-tuan. Saya ingat kisah Nabi minum dengan Aisyah. Nabi minum tu cari bekah. Mana tempat Aisyah minum, mana tempat Nabi minum. Kita ada agak-agak. Basuh nanti bukan latah. Nabi basuh. Saya pernah duduk tuan dengan satu orang ustaz. Dia tak sebut nama dia tuan. Dia duduk bawa bini dia. Bila bawa bini, nasi sepinggan besar tu. Sepinggan besar tu nasi. Aku tengok bini dia kecalkan nasi tu, kecal. Sepinggan besar dalam aku habis tak ustaz ni makan. Rupanya bini dia tolong suap. Aku duduk tepi tu. Aku pula yang rasa buka mulut. Bayangkan, sekarang ada lagi harapan. Dulu masa kita baru berkahwin kan main. Gigit garpu pun tak patah tu. Main dia. Sebab kita tak pernah buat dalam Islam. Dia bukan suruh kita bergaduh. Dia bukan sedang. Tuan-tuan minta tahun depan. Ingat cakap saya. Tahun depan kalau ceramah maulid minta ustaz kupaskan tentang sekitar 48 peringatan Nabi dalam khutbah Nabi di Tabuk. Dan sekitar 10 perkara, 15 perkara dalam khutbah penghabisan Nabi Hajatul Wida. Apa yang nak supaya jaga isteri, isteri jaga suami, tunaikan amanah, solat jangan tinggal. Minta ustaz kupah bab tu je. Jangan kupah lain-lain, panjang nanti tak terhabis. Yang tu je 2 jam kan kalau nak kupah. 48 peringatan Nabi tu kalau nak kupah dengan 2 jam setengah tuan-tuan. 48 peringatan Nabi. Akhirnya kamu bukan kerja ni, bukan kerja kamu nak alihkan bukit. Nabi doa kepada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadi. Doa minta sungguh-sungguh. Bulan tu terbelah 2. Bulan terbelah 2. Dia saksikan Abu Jahal tengok bulan terbelah 2. Mengecil masuk dalam lengan Nabi. Doa Nabi. Nabi doa. Ud'uni astajib lakum. Minta, Allah kata, aku perkenankan. Kenapa kita hari ni tuan, masjid-masjid minta doa, surau-surau minta doa supaya wabak Toyota Corona ni hilang. Kenapa tak hilang-hilang? Kenapa agak-agak? Saya bimbang antara faktor Allah Ta'ala tak angkatkan bala ni tuan-tuan. Antara faktornya saya bimbang
Ialah kerana Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu, pegang teguh, jangan berpecah belah. Tapi kita berpecah belah. Dalam kampung janganlah berpecah belah, tuan-tuan. Dalam surau janganlah berpecah belah. Janganlah pecah belah. Dalam negara janganlah pecah belah lagi, tuan-tuan. Berbaik kita sama-sama kita, tuan-tuan. Minta maaf cakap. Tuan-tuan kata, tuan-tuan Ustaz Rashidin, dia ngajar Raja As dalam kitab Matan Arba'in yang mengisahkan tentang Allah baik. Dia mengisahkan seorang lelaki yang berdoa dalam keadaan muka dia compang-camping, kosot masai, baju dia berdebu, muka dia berdebu, pakaian dia berdebu. Dia berdoa, ya perkenankan permintaan aku. Tapi Allah Ta'ala tak perkenankan permintaan dia. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa Allah ni pengasih penyayang? Kenapa Allah tak perkenankan? Rupanya kata hadis itu, makanan yang dimakan itu adalah haram, pakaian adalah pakaian daripada sumber yang haram, menyebabkan doa ni Allah Ta'ala tak makbulkan. Jangan buat main. Jangan buat main. Kaum Nabi Lut, isteri Nabi Lut, tuan-tuan masuk neraka. Bila Allah pesan tinggalkan bumi Sadom, jangan pusing belakang, tegak terus tinggalkan bumi Sadom, jangan pusing. Dia pusing juga. Bila pusing, Allah Ta'ala timpakan bala, habis terlengkup isteri Nabi Lut sekali. Isteri Nabi Lut, tak? Kalau kita nak baca sirah, Nabi doa kepada Allah supaya belah ni belah kalima Islam yang kamu bawa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi maka jadi. Bulan tu terbelah. Kecil masuk dalam lengan jubah Nabi sebelah kanan, masuk dalam lengan jubah Nabi separuh, sebelah kiri baru. Abu Jahal, Abu Lahab tengok dengan mata kepala dia, tuan-tuan. Dengan kepala dia tengok sehingga bulan tu mengecil. Naik balik bulan tu bercantum menjadi bulan. Apa kata dia? Apa kata Abu Jahal? Apa kata Abu Lahab? Bila bulan bercantum jadi bulan balik, apa kata dia? Selama ini kami syukur kamu ni ahli sihir, wahai Muhammad. Rupanya kamu memang seorang ahli sihir yang baik. Sebab itu saya mulakan dengan hati kita ni, tuan-tuan. Air ni, tuan-tuan. Cawan ni, tuan-tuan. Minta maaf cakaplah. Tuan-tuan tutup. Tuan-tuan curah. Mana air nak masuk? Air takkan masuk. Buka sikit cawan ni, curah. Buka sikit pintu hati kita. Nak dengar kuliah, nak dengar tazkirah. Nabi ajar kita tentang akhirat. Nabi kata dalam surah Naba, inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaba jazaa wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba kazzabu bi ayatina kisaba kulla syai'in ahsayna kitabah fazuku falan nazidakum illa azabah. Nabi cakap, Quran kata, sungguhnya neraka Jahannam telah tersedia menjadi tempat bagi orang yang menderhaka kepada Tuhannya. Mereka akan tinggal dalamnya, kata Allah, berabad-abad lamanya. Mereka takkan rasa, kata Allah, sejuk dan dingin. Neraka ni, kata Nabi, kata Allah, tak ada sejuk dan dingin. Dan tidak ada mereka, kata Allah, tak ada minuman bagi mereka. Illa hamima wa ghassaka, melainkan air yang panas mendidih, menggelegak, seperti mana tembaga yang sedang cair mendidih, menggelegak. Ghassaka ni, tuan-tuan, saya buka dalam kitab Bahrul Mazi. Air orang yang dah mati 3, 4, 5 minggu, meleleh air hitam bangkai, yang meleleh hitam bangkai air yang busuk ni, tuan-tuan, menjadi minuman bagi ahli neraka Allah Ta'ala. Saja aja kita, tuan-tuan, saja aja kita tak ada rasa apa pun, tuan-tuan, dalam bab ini. Kerahnya hati kita ni, tuan-tuan. Kerahnya hati kita. Saya cakap terang, tuan-tuan,
akhlak Nabi itu, Nabi ajar kita tentang adanya akhirat, adanya dunia. Nabi ajar kita kenal Allah, adanya akhirat, ada pahala dan ada dosa. Tapi balik manusia ni tuan, dia letak paling agama, dia bukan letak paling rukun paras dia. Nabi kata, ya bani Adam, in salaha dinukum salaha adamukum salaha amalukum, wa in fasada dinukum fasada amalukum wa damukum wa lamukum fasada amalukum. Kata Nabi, hei sekian umat manusia, jika sekiranya telah baik agama kamu baik, kata Nabi, manusia Allah tak letak pada rupa paras dia, pada agama dia. Kalau agama kau baik, dagang kau baik, daging kau baik, maka perbuatan kau juga akan jadi baik. Tapi kalau sekiranya agama kau buruk, dagang kau buruk, daging kau buruk, yang kamu makan ni benda buruk, jadi darah daging, maka perbuatan kau juga, kata Nabi, akan jadi buruk. Kalau lembu, tuan-tuan ikat dekat tepi jalan, ikat dekat leher dia, tali lepaskan. Pesan dengan lembu, jangan makan pucuk ubi orang. Dia makan tak? Tali lepaskan, ikat kat leher, lepaskan tali. Dia makan tak pucuk ubi orang? Makan. Kalau kambing tuan-tuan ikat dekat leher, tali dia tuan-tuan lepaskan. Pesan dengan kambing, jangan makan pucuk pisang orang. Dia makan tak? Dia makan. Kalau perahu tuan-tuan dekat tepi sungai, tali dia baru dia tak hanyut. Lembu diikat, kambing diikat, manusia diikat tuan-tuan. Manusia diikat dengan agama. Bila manusia diikat dengan agama, dia tahu ada pahala, dia tahu ada dosa, dia tahu ada neraka. Suatu hari Nabi balik ke rumah. Aisyah ni ditunggu Nabi balik. Kan, orang lelaki baik, orang perempuan baik. Dengar, kita ni orang lelaki, kalau kita balik, bini kita tunggu dekat pintu berserta dengan air, dengan kain lap. Suka tak suka? Siapa yang tak suka angkat tangan? Semua tak suka. Siapa yang suka angkat tangan? Angkat tangan, aku tanya angkat tangan. Siapa yang suka kalau dia tunggu dengan air, dengan kain lap? Angkat tangan. Patutlah bini tuan-tuan tak tunggu. Semua orang lelaki yang saya suka kalau dia balik rumah, isteri dia tunggu dekat pintu. Bang, air bang, kain lap satu, dia pun lap. Betul tak? Tuan Kursi mengajari, betul tak? Hilang penat kita 50%. Wahai kita dah tawik tadi, dapat 8 tan tadi, terus hilang penat. Jom tidur cepat. Sama. Pasal bini dah tunggu dekat pintu, dah bagi air tadi. Sedap. Aisyah tinggi Nabi air, dia lapkan peluh Nabi. Nabi pun berbagi. Nabi duduk, lepas tu Nabi bagi. Bila Nabi bagi, Aisyah kata, ya Rasulullah, sila letak riba kalau di atas riba kaki aku, ya Rasul. Nabi bagi atas riba Aisyah, atas riba bini ni. Pengurusi ada harapan. Ada harapan agak-agak. Tak apalah. Dedak Nabi bagi atas riba Aisyah tadi. Aisyah ambil tangan, dia sapu kepala Nabi. Dia sapu kepala Nabi sampai Nabi lena tidur. Mak, kalau kita tidur macam ni je sedapnya. Hai, rasa nak balik rumah aja. Ustaz Syamah lebih 5 minit, celaka betul Ustaz, panjang sangat. Kan? Nabi bagi Aisyah sapu, dia tengok janggut putih ada bawah dagu Nabi. Dia hitung selai demi selai. Dapati ada lebih kurang 7 hingga 9 helai janggut putih. Dia kata, aku rasa ni Rasulullah akan pergi meninggalkan aku, hawa daripada aku, lebih hawa dari aku. Ni dia kata, kalau Rasulullah pergi ni, dia ni Nabi, dia ni Rasul, dia akan masuk syurga Allah. Tapi aku kat mana? Aku ni dekat mana? Kerana ayat yang ke-9 daripada surah At-Tahrim, isteri Nabi Nuh masuk neraka, isteri Nabi Lut masuk neraka, isteri Fir'aun masuk syurga. Bacalah tak percaya, tengok dalam surah At-Tahrim. Isteri Nabi Nuh masuk neraka, isteri Nabi Lut masuk neraka, isteri Fir'aun masuk syurga. Kita baru jadi bini je, Kamal action je, baru jadi bini ustaz je. Kan? Jadi dia
dia kata, aku ke mana? Aku ni ke mana ni? Dia fikir sampai jatuh air mata dia kena pipi Nabi. Nabi bangun. Kau nangis Aisyah. Sebab apa kau nangis? Aisyah kata, aku sedang fikirkan janggut putih ada bawah dagu kau ni. Engkau akan pergi ya Rasulullah, meninggalkan aku lebih awal. Engkau akan masuk syurga Allah ya Rasulullah. Aku tak tahu nasib aku kat mana. Ini tuan-tuan, dia tak nak berpisah dengan laki dia. Dia tak nak pisah dengan laki dia. Dia tak nak pisah. Aku ni kat mana ya Rasulullah? Aku bimbang ya Rasulullah. Kan? Nabi kata, apa yang beratnya? Kata Aisyah, yang beratnya, kalau kau pergi meninggalkan aku ya Rasulullah, aku panggil kamu apa lagi? Nabi kata, itu tak ada berat Aisyah. Tak ada beratnya. Ada tak lagi berat? Yang berat dia kata, kalau kamu pergi meninggalkan aku, anak nak panggil apa? Anak nak panggil apa ya Rasulullah? Nabi kata, ada tak yang lebih berat dari itu Aisyah? Aisyah kata yang lebih berat dari itu, dia kata, jenazah rumah, angkat keluar jenazah kau. Kami tak boleh buat apa-apa. Kami sekadar tengok aja. Kami tak boleh tahan pun dibawa keluar. Nabi kata, ada tak yang lebih berat dari itu Aisyah? Nabi kata, Aisyah kata, Allah Rasulnya mengetahui. Nabi kata, Aisyah, kalau kamu nak tahu apa yang lebih berat, sama Allah pisahkan dia orang mati. Perlu dipisahkan dia. Sakit mati yang dikhabarkan, kata sakit Ibrahim ibarat orang yang baring terlentang, dada dia ke atas, diambil seluruh gunung-gunung yang ada di atas muka bumi ini, dihempapkan di atas dada kita. Beratnya kita nak bernafas. Pada ketika itu kita bernafas daripada lubang yang hanya sebesar lubang jarum jahit. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Qiyamah, baca, dia kata apa? Bila nyawa dah sampai ke tenggolok ni, kata Allah, siapakah lagi dapat menyelamatkan kamu? Soalan yang pertama. Dia kata apa? Bertaut di antara betis kiri dengan betis kanan. Kaki kiri kanan, kiri kanan ni begini. Sakit. Tuan-tuan buka dalam Quran, bacalah surah Qiyamah. Saya tengok, aduh, sakitnya jam ni. Kaki dia begini. Manusia pun begitu. Sehingga begitu Quran sebut pun orang tak nak dengar cakap Quran. Nak dengar cakap apa ni? Nak baca apa ni? Ya Allah bisa buat kita menanggalkan pakaian dia dari tubuh ni. Tanggalkan baju ni. Saat orang hidup menanggalkan pakaian, orang mati nak salinkan Aisyah. Orang yang mati merintih merayu kepada orang yang tanggalkan. Nantilah dulu. Kesakitan cabutan nyawa yang aku baru kena ni masih terasa sangat-sangat sakit. Nantilah dulu, jangan cepat tanggalkan. Orang tetap tanggalkan pakaian kita satu demi satu. Kamu tahu tak apa yang lebih berat Aisyah? Saat yang lebih berat daripada itu, kata Nabi, bila jenazah diusungkan di tempat pemandian, jenazah merintih rayu kepada orang yang usung, jangan mandi aku air panas, aku tak tahan. Terbakar jasad aku ni, Allah keluarkan roh dari jasad aku, sakit sangat-sangat. Tuan-tuan cari kitab Al-Marhum ni Aziz Nikmat, Air Mata Mahsyar. Cari kitab ni. Kitab ni payah nak jumpa tuan-tuan, tapi carilah kitab ni. Mahal macam mana pun belilah kitab ni. Air Mata Mahsyar tajuk ni. Tangisan di padang mahsyar. Dapat meneguh air telaga Kausar. Yang lebih sedih, kata malaikat, ada dari kalangan umat kau wahai Muhammad, nanti pada hari akhirat tidak akan dapat meneguh air telaga Kausar. Ni keadaan. Cari kitab tu. Apa yang lebih berat dari itu Aisyah? Yang lebih berat daripada itu, kata Nabi, bila mayat jenazah dibungkus selapis demi selapis demi selapis demi selapis dengan kain kafan, jenazah merintih merayu kepada orang yang menapan, nantilah dulu, jangan kamu nak tentu pandang mata aku. Aku masih belum puas melihat
anak istri yang bakal aku tinggalkan di atas muka bumi ini. Nantilah dulu, jangan tutup pandangan mata aku masih perempuan melihat mahligai yang bakal aku tinggalkan di atas muka bumi ini. Nanti aku masih perempuan melihat kekayaan yang bakal aku tinggalkan di atas muka bumi ini. Nantilah dulu, wahai manusia. Orang tutup juga kita tuan lapis. Kamu tahu tak Aisyah apa yang lebih berat daripada di Aisyah, kata Nabi? Yang lebih berat bila jenazah diusung keluar daripada rumah. Awak kita keluar daripada rumah. Jenazah merintih merayu kepada yang usung, jangan bawa aku keluar. Ini rumah aku. Ini kekayaan aku. Ini harta aku, kemewahan. Berpuluh tahun aku duduk dalam rumah ni. Jangan bawa aku keluar dari rumah aku. Orang tetap akan bawa kita keluar daripada rumah kita. Ni Nabi ajar kita adanya hidup akhirat. Saat itu barulah kita faham. Tak ada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara, jikalah ada amal di dunia, itulah saja pembela kita. Janganlah mahu disanjung-sanjung kau digelar manusia agung. Sedarlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Ini dia kehidupan tuan-tuan. Nabi ajar kita tentang adanya kehidupan akhirat. Sebab itu dalam masa Allah bagi kita kesempatan menumpang hidup atas bumi Allah ni tuan-tuan, buatlah kita terdaya seberapa banyak yang kita termampu. Kerana di antara banyak-banyak amal baik kita ni, kita tak tahu yang mana satu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat alil khair, kata Nabi, fa innahu jannah. Buatlah benda baik, kerana baik akan menjadi kunci kamu ke syurga Allah. Apa kata Nabi? Ad-dunya darul liman dara. Dunia ni, kata Nabi, ialah negeri bagi orang yang tidak ada negeri. Saya tak pernah suruh tuan-tuan buang dunia, tapi jangan sampai tertipu oleh dunia. Ujung sekali, kata Nabi, di akhir-akhir zaman nanti, kata Nabi, kata Rasulullah, kamu akan dapati umat aku, kata Allah, akan menjadi umat yang terlalu kasih kepada 5 perkara yang tak sepatut dikasih. Tapi umat aku akan benci kepada 5 perkara yang sepatut dia disayang. 1. Akhir zaman nanti, kata Nabi, umat aku yang akan sayang kepada hidup tapi benci sangat kepada kematian. Apa tak ada orang sayang mati, orang benci mati, orang sayang hidup. Tuan-tuan, dia buat amal baik sebagai bekal akhirat dia. Tak ramai orang buat amal baik. Tak ramai orang pergi masjid. Tak ramai orang pergi surau. Tak ramai. Kalau orang sayang mati, dia buat amal baik. 1. 2, kata Nabi, akhir-akhir zaman nanti kau tengok, kata Rasulullah, umat aku akan jadi umat yang sangat sayang kepada harta kekayaan, tapi dia benci sangat hisab. Harta disayang, dia nak sumbang pada jalan agama Allah, dia payah. 3, kata Nabi, akhir zaman nanti kau tengok, kata Nabi, umat aku ni akan jadi umat yang terlalu kasih kepada rumah tempat tinggal mereka. Dia nak keluar daripada rumah ni, dia sayang nak masjid, nak pergi surau, sayang nak pergi. Satu hari nanti dia keluar juga daripada rumah dia. 4, kata Nabi, akhir zaman nanti kau tengok, umat aku, kata Allah, akan sayang kepada makhluk, tapi dia lupa kepada Allah. Allah dilupa, sedangkan Allah bagi dia udara tiap-tiap saat, tak pernah berhenti. Allah bagi dia udara, nikmat punyaan Allah, dia lupa. Akhir sekali, kata Nabi, akhir-akhir zaman nanti, kata Nabi, kau lihat umat aku akan jadi umat
yang kasih sangat kepada dunia dan kepada akhirat, kata Nabi. Jadi saya kira tuan-tuan, cukuplah hanya sekadar itu ceramah yang dapat saya bagi tuan-tuan. Hujung kalam saya, kalau kita mengatakan kita ni sayang kepada Allah, maka kita kena berpegang kepada ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul, taat kepada Allah. Kalau kita kata kita sayang kepada Nabi kita, ayat yang kita kena pegang, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikut Nabi kalau kita sayang Nabi, kan? Ikut apa yang Nabi suruh. 3, kalau kita kata kita sayangkan kepada negara kita, ayat yang kita kena pegang, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau kita kata kita sayangkan kaum keluarga kita, adik-beradik kita, maka ayat yang kita kena pegang, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu, kaum keluarga kamu dari bakaran api neraka Allah. Umpan api neraka kata Allah terdiri daripada manusia dan batu batan. Belum saya terlupa tuan-tuan, Tuan Haji Bakar telefon saya tadi, suruh sampaikan salam dia kepada tuan-tuan dengan ucapan Assalamualaikum. Jadi panjang dah saya berceramah, saya kira cukuplah hanya sekadar itu. Apa yang saya pernah baca dalam satu hadis Nabi, dia kata apa? Berlebih-lebihan, kata Nabi, boleh membawa kepada kesialan. Saya baca hadis itu kan, dalam hadis qudsi, berlebih-lebihan dalam satu perkara boleh membawa kepada kesialan. Contohnya kita minum air, kalau secah botol okey, 2 botol okey, tapi kalau sampai 40 botol, silap raya dia jadi sial. Makan nasi tadi kari kambing, sepinggan okey, 2 pinggan okey, tapi kalau sampai 8 pinggan, silap raya jadi sial. Maka begitu juga ceramah, 1 jam okey, 2 jam okey, tapi kalau sampai 3 jam, dia jadi sial. Jadi sebelum tuan-tuan sialkan saya, baik saya berhenti sampai situ. Kalau ada kekasaran, kesilapan atau menyinggung mana-mana perasaan, saya memohon dibuat ampun dan maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Takbir, takbir, takbir. Dan hidup sendiri. Dan kita ingat slogan tadi, kalau dunia itu nyata, akhirat itu cerita, kita terbalikkan. Dunia itu ialah cerita, manakala akhirat itu ialah nyata. Jadi saya sudahi majlis kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.